Saya juga telah tadi membentangkan beberapa perkara yang bersifat moving forward, yang bersabit dengan aspek pengurusan dan tata kelola. Yang pertama ialah kita akan mengadakan help desk, iaitu yang akan menempatkan bukan jurubahasa tapi pegawai yang boleh berkomunikasi dalam bahasa asing, terutama bahasa Mandarin, bahasa Inggeris, ya, ataupun ialah bahasa yang apa lagi, bahasa Arab, bahasa India, bahasa Thailand. Ya. Ini adalah untuk memberikan penambahbaikan. Apabila travelers bila disampai dia berhadapan dengan pegawai di kantor dan ada kesulitan dalam memahami, maka help desk itu akan segera ditempatkan dalam masa terdekat ini. Perkara kedua ialah kita sebenarnya apa namanya, bila travelers dia mengembara, termasuk kita kalau pergi luar negara, kita berurusan di kaunter, dia akan bertanya beberapa perkara asas. Ini amalan immigration antarabangsa. Apa dia? Ada tak tiket balik? Ada tak wang yang mencukupi? Ada tak alamat tempat yang kita datangi? Hikmahnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya nak elakkan bahawa travelers yang datang dengan social pass daripada bekerja. Jadi itu rukun yang biasalah menjadi amalan dalam mana-mana undang-undang antarabangsa berkaitan dengan immigration. Kalau kita ke UK pun tentu, ya, kalau kita ke US, ke New Zealand, ke manalah kita pergi, dia akan tanya ini. Jadi travelers yang datang ke Malaysia kadang-kadang barangkali mereka terabai daripada hilaf dari segi melihat kesiapan itu. Jadi kita bersetuju untuk bekerjasama dengan Malaysia Airport bagi menaikkan lebih banyak signage yang memudahkan travelers ini, sementara dia approaching counter, dia tahu bahawa perkara apa yang dia akan ditanya sebagai amalan biasa dalam Jabatan Immigration. Baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga adalah jika sekiranya travelers itu gagal untuk memberi jawapan yang memuaskan, jadi Jabatan Immigration ni dia adalah autoriti yang akan membuat keputusan tentang NTL atau Not to Land. Not to Land, ya. Dia bergantung pada pertimbangan dia terhadap soalan-soalan yang tadinya disampaikan. Jadi yang ini juga langkah membaiki ke depan nanti adalah Jabatan Immigration pada kadar yang segera ini mereka akan memberikan autoriti untuk decide tentang NTL itu kepada pegawai yang bertaraf pengurusan dan profesional daripada grade 41 ke atas. Okey. Sekarang ni adalah KP 29. Jadi kita kata autoriti atau kuasa untuk membuat pertimbangan itu pada momen seperti itu kepada pegawai peringkat kumpulan pengurusan dan profesional. Jadi ini akan membantu. Baik. Mari kita tengok fakta tentang kedatangan pelancong Cina, ya. Daripada Januari hingga Jun ini, ya, kedatangan pelancong Cina ke negara kita jumlahnya 320,000 orang. 320,000 orang, ya. Dan purata yang dikenakan NTL ke atas pelancong Cina ni, purata sebulan adalah 50 sebulan. Jadi kalau 6 bulan dia dah sekitar 300. Ada yang bulan yang 50, ada 40, 60, ya, ada yang 40. Jadi puratanya angka itu sangat-sangat kecil berbanding dengan travelers dari negara China yang digunakan masuk. So biar fakta berbesar lah, ya, dari segi itu. Jadi jumlah NTL ini ikut dialami oleh negara-negara lain, ya, termasuk dari Bangladesh, India, Indonesia. So angkanya relatif lebih tinggi berbanding dengan NTL yang dikenakan ke atas warga Cina. Okay, ya. Itu bakal. Jadi ini gambaran yang lebih jelas menunjukkan bahawa jika sekatan seperti itu dikenakan, there must be a reason behind it lah. There must be a reason. Okay. Jadi
Itu perkara yang kita sebut NTL ya. Baik, saya juga nak menyebut bahawa dalam Kemet tadi kita turut membincangkan tentang apabila travelers itu dikenakan NTL. Ya, mereka nantinya akan diuruskan pula oleh satu syarikat yang namanya Monocircle. Okey, ini ya. Monocircle ni dilantik oleh syarikat penerbangan dipanggil AOC. AOC ya, maknanya dipanggil Airline Operators Company. Sejak daripada bulan Februari 2015. Maksudnya apabila NTL dikenakan ke atas seseorang traveller, maka urusan seterusnya apa? Urusan seterusnya adalah menghantar pulang. Jadi urusan tiket. Sementara urusan tiket dan urusan yang terlibat diuruskan, dia perlu makan minum misalnya. Aspek itu dikendali oleh syarikat ini. Tadi Musyawarah Imam Menteri telah meminta untuk Menteri Pengangkutan melihat semula aspek ini. Ya, apakah ini merupakan satu amalan biasa